Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharain. 44 ya. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wal maqalatu as-saminata asyarata qila man taraka adh-dhunuba raqqa qalbuhu fayuqbilu an-nasihata wa yakhsha'u laha wa man taraka al-kirama fil mat'um wal malbus wa ghairihima wa akala al-halala safat fikratuhu alal masnu'ati Allah ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala khalqa ba'dal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmi wa zalika. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia pula ihsan dia, masih dipanjangkan umur kita, alhamdulillah. Dialah yang boleh menghidup dan memati. Tak ada siapa yang selain daripada dia yang boleh menghidup memati itu. Alhamdulillah, dia hidup kan. Limpah kurnia pula ihsan Allah Taala, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Besarnya kemuliaan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Alhamdulillah. Dan diberikan kita kebolehan taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Syukur banyak diberikan hati sanubari kita hidup, boleh sedar, ada perasaan dan perasankan ke Allah Ta'ala yang dialah hidupkan kita, adakan kita, beri kita pendengaran, penglihatan dan segala panca indera. Bahkan apa yang ada pada kita dan alam semesta semua milik dia belaka. Alhamdulillah, limpah kurnia Allah Ta'ala, pula ihsan dia, jadikan kita boleh kenal pencipta alam semesta. Itulah Allah. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia, dijadikan kita ada kasih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu mendorong kita nak banyakkan berselawat dan salam pada dia. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan Allah Ta'ala, diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, boleh hadir yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pada ini, meneruskan bacaan daripada Nasaihil Ibad. Kata Musannif, al-maqalatu as-saminata asyarata, maqalah yang ke-18. Ini perkataan yang 18 yang dia nak nukilkan untuk jadi nasihat kepada kita berkenaan agama ni. Kata dia, qila, qala ba'duhum, berkata sebahagian daripada manusia, tapi dia tak sebut siapa yang bercakap. Kaedah pepatah ulama kita dalam masalah ambil nasihat, kata-kata yang baik ni, ada satu prinsip yang boleh pakai juga perkataan ni. Dia kata, unzur ma qala wala tanzur man qal. Unzur ma qala, pandanglah, lihatlah, tengoklah apa yang
seseorang tu dia cakap apa? Wala tanzur man qala, jangan kamu pandang siapa yang bercakap. Dalam konteks nasihat ni, walaupun kanak-kanak, kita tengok kanak-kanak ni macam low standard, low profile, low level, apa lagi semua low kan. Pasal kita besar. Tapi jangan tengok dia tu, tapi tengok apa dia cakap, apa dia nasihat. Kalau dia kata ni pakcik ni suka hisap rokok, macam tak apa betul je. Pasal rokok ni asap, ada apa manfaat asap? Betul tak cakap? Oh, lempang lagi, pandai-pandai nak cakap. Tak boleh cakap itu. Pasal dia cakap betul. Fala budak. Takkan nak tunggu nasihat doktor cakap pun nak pakai. Sikit. Untuk misal. Macam mana pun ada tempat-tempat kita kena perhati juga. Pasal ada tempat yang kita unzur man qala wala tanzur ma qal. Kamu kena tengok siapa yang bercakap, jangan tengok apa dia cakap. Dalam konteks beriman kita dengan Rasulullah, dengan Allah Ta'ala, khasnya dalam bab undang-undang syariat, unzur man qala, kamu tengok siapa bercakap, siapa yang bagi perintah dengan kau. Allah Ta'ala kalau datang hukum hakam, contoh mati, dia bagi hukum peraid, sekalipun kita tak tahu apa hikmah, apa rahsia dia, siapa yang bagi hukum tu? Allah, ikut je lah. Kalau ikut penilaian kita, macam kadang-kadang tak relevan dari satu sudut kan? Sistem perhambaan misalnya, kaedah kita dalam syariat ada lagi. Berlaku perang macam mana dengan peraturan-peraturan syarak, tawanan perang, juga perempuan yang ditawan, kanak-kanak yang ditawan dalam peperangan, dia jadi hamba kepada orang Islam. Nisbah apa yang diperoleh dalam peperangan, dia termasuk dalam harta ghanimah, termasuk dalam harta rampasan perang. Dari sisi hukum, boleh ke jual beli manusia ni jadi hamba pula, pemilikan orang, jual belikan orang? Unzur man qala wala tanzur ma qal. Itu bab tu dia kena mengaji lama sikit lah, untuk boleh ada keupayaan. Memang ada kita nak tengok siapa yang bercakap dan apa yang dia cakap. Ada tempat bahaya juga hanya tengok apa yang dia cakap. Sebab kita kadang zaman ni ada orang yang kadang dia sesat. Memang ada kadang percakapan dia baik dan betul, tapi bahaya dia tak mana. Kadang-kadang dia cakap tak betul, tapi kita berpegang dengan orangnya. Kita tak ada keupayaan untuk menilai apa yang dia cakap. Jadi kita berpegang di atas siapa yang bercakap, bukan apa yang dia cakap. Kan? Bahaya juga tu. Sedangkan kaedah kita, yang penting apa yang dia cakap, selagi hak, walaupun perkataan tu daripada orang kafir, benda hak hendaklah dipakai. Jadi faham daripada tu, nak tengok man qal ataupun ma qal. Man qal ni siapa bercakap, ma qal tu apa perkataan yang diungkapkan. Dalam kaedah macam ni, besar kayu ukur dia adalah kita kena melihat, ataupun mesti ada satu keupayaan pada kita, kebolehan untuk menilai mana hak dan batil. Jadi dengan bahasa mengaji ni memang kena ngaji lama sikit lah. Ngaji memang kena lama, tak ada ngaji sekejap, tak ada. Orang nak ngaji elektrik, ngaji bab masak aja pun kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ngaji bab wajah, bab air, bab tanah, itu pun bertahun-tahun, berempat bulan. Nak belajar bab urat, bab jantung, bab darah aja pun, bab bius aja pun bertahun-tahun mengaji. Takkan kita nak faham macam mana nak kenal perjalanan hati khasnya, macam mana nak baikkan hati ni, cukup dengan 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 tahun, bahkan 30 tahun pun masih perlu ada muhasabah, ada berguru, ada tunjuk ajar, ada nasihat, ada tegur menegur, ada bernasihat menasihati, ada mau'izah yang kena dengar, ada apa lagi istilah seumpama itu, ada wasiat, ada apa selalu orang sebutlah ni, tausiah kan? Tausiah.
Ada. Pasal apa? Walaupun dah 30 tahun kan, mengaji dan mengajar, tapi masih ada benda yang perlu diperbetulkan dalam kehidupan kita. Jadi nak sebut apa, kayu ukur untuk boleh ada bab ni besar. Macam mana pun, saja nak kesana sikit, pasal nak sebut, dia kata qila ni. Kalau ikut kaedah qila ni, dia adalah qaul bi ghairi ma'rifatil qail. Al-qawlu bi ghairi ma'rifatil qail. Adalah perkataan, pendapat, sentences, kata-kata, makalah, ungkapan yang tak diketahui siapakah yang mengeluarkan ungkapan perkataan tersebut. Dia adalah al-qaul bi ghairi ma'rifatil qail, dengan tak tahu siapa yang mengungkapkan perkataan tu. Itu qila lah. Okay, kita belajar nahwu, itu saya ada sebut, dia binat majhul daripada qala, qila kan. Satu dalam Quran, dalam hadis kalau sebut wa idza qila lahum, wa qila. Jadi qila ni maksudnya dikatakan. Siapa kata? Tak tahu siapa yang kata. Tak tahu siapa yang kata. Istilahnya binat majhulul fa'il. Sikit sambil-sambil sebut sorof tu. Dan kaedah kita, kaedah bercakap tanpa ada siapa tahu siapa yang bercakap ni, nisbah maklumat kita kena tabyin, kena semak. Yang macam mana pun dia datangkan dalam kitab dia, sedangkan tak tahu siapa bercakap ni. Pasal walaupun tak tahu siapa bercakap, tapi dia berpegang di atas kaedah apa yang disebut ni betul, tepat. Atau perjalanan kita nak menzahirkan kehambaan kita pada Allah Ta'ala betul, sahih. Satu, walaupun tak tahu siapa yang boleh dipercayai mula-mula mengeluarkan ungkapan dan kata-kata ni, tapi perkataan ni indah, cantik, molek. Kalau kita renung, kita akan mendapat pati dia kan, untuk kita jadikan panduan, insyaAllah. Satu kaedah-kaedah kita baca kitab, bila qila ni kena berhati-hati sikit lah pasal qila. Tak tahu siapa bercakap, pendapat siapa. Satu ada, kalau ada orang kata ada pendapat, khilaf ulama, mana dia tak sebut pun kan. Hati-hati sikit lah. Yang tu atas kaedah kita ambil qaul, yang tu qaul dhaif. Kalau dalam fiqh qaul dhaif, al-qaul bi ghairi ma'rifatil qail ni Asy-Syafi'i ke Hanafi ke Maliki ke Hambali ke, tengok kepala otak dia sendiri, tak boleh pakai. Sikitlah bahasa-bahasa macam tu, kasar sikitlah. Pun nak sebut lagi, saya nak sebut prinsip qila. Satu kau dalam Quran ni sebut, macam kita baca surah Kahfi tu, wa yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum rajman bil ghaib. Cerita apa tu? Bilangan ashabul Kahfi, apa orang? Yaquluna, ada satu kelompok manusia, dia kata apa? Tapi bukan qila. Yaqulun, sebut dengan minat ma'ruf. Yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Dia kata ashabul Kahfi ni 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat tu adalah anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang kata 6, yang ketujuh tu adalah anjing. Sorry, apa saya sebut ni? Wa yaquluna khamsatun, baca Quran tu terjemah tak betul. Khamsatun sadisuhum kalbuhum, 6, khamsatun 5 kan. Yang ke-6 tu anjing. Tapi perkataan macam ni nak sebut prinsip Quran, dan nak sebut macam mana nak faham qaul sahih kat mana. Bila yaquluna, satu lagi nanti disebut wa yaquluna sab'atun wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Tapi sebelum tu, lepas dia sebut salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, lepas tu dia kata apa? Rajman bil ghaib. Yang ni satu tekaan dalam bab ghaib. Jadi 3, 4 ialah anjing, 5, 6 ialah anjing. Ni rajman bil ghaib. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Lepas tu baru sebut di sab'ah, yang ke-8 ialah anjing. Ni betul. Ni usul nak memaham usul Quran. Quran dia nak cara tashih tu,
disebut pendapat satu, pendapat dua, lepas tu dia kata ni semua rajman bil ghaib. Lepas tu dia kata wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. La ya'lamuhum illa qalil. Tak ada siapa yang tahu bilangan Ashabul Kahfi ini melainkan hanya sikit. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, bila baca ayat Quran tu, tak ada siapa yang tahu Ashabul Kahfi ini melainkan sikit. Kata dia, wa ana minhum. I'm one of them. Aku salah seorang daripada dia yang tahu tu. Jadi buat apa? 8 tu lah kan. 7 tu ialah orang, yang ke-8 ialah anjing. Siap. Dan tu kedah-kedah dalam Quran sikit lah. Walaupun disebut yakulun, tak sebut kila tu. Nak sebut prinsip qala qila. Lain kali saya tak syarah lah. Sekali saya sebut padan lah kot kan. Saya dulu pun untuk guru kalau jenis macam ni dia sebut sekali tu pakai sampai mati. Kedah-kedah kila, kedah qala kan. Untuk ada rajman bil ghaib, disebut tu sekali dengar padan lah. Satu ngaji ni kita nak jumpa tafsir tu tak bila kan. Tambah kalau belajar tafsir daripada Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, bila tak tahu jumpa Ashabul Kahfi mati dulu. Ni cerita siap dah Ashabul Kahfi okay, dah. Nak syarah apa tu? Syarah Qila. Qila kat lepas dengar man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Siapa-siapa yang meninggalkan dosa-dosa, nipislah hatinya. Betul, tepat tu. Dosa siapa tinggal, hati dia akan nipis. Raqqa qalbuhu. Istilah hati nipis dia apa? Hati dia nipis. Masalah kot hati nipis, kena hati tebal baru boleh proses darah elok sikit macam tu. Ini peribahasa lah, jangan faham macam Wahabi tu. Apa maksud nipis hati? Apa maksud lembut? Lembut kan lembek gebu hati macam dah busuk lah. Bukan macam tu lah. Apa maksud nipis hati? Lembut hati. Apa maksud lembut hati? Senang dengan nasihat. Lagi? Tu dah baca kot. Lagi? Apa makna lembut hati? Dia mengaji mudah dapat. Bahasa kita terang hati, otak cair. Lagi? Adik-adik bahasa tu? Saya nak tupang bahasa kat hamba sama. Apa? Terang hati, otak cair. Lagi? Yang otak udang. Habislah. Istilah lembut hati ni, ada benda yang dia terfikir dosa je dia menangis. Tu lembut hati. Kita kadang nak menangis susah kadang dia buat dosa pun selamba tak ada nangis, kering aja. Allah. Siapa tinggal dosa memang raqqa qalbuhu. Jadi bila hati nipis ni, maksudnya hati lembut ni dia mudah dia lentur, dia mudah tersentuh, sensitiviti dia kuat. Dia nampak apa-apa, dia berfikir itu cepat, dia cepat matang. Kalau belajar cepat boleh. Jadi apa akan jadi orang yang hati lembut ni, hati nipis ni? Fayaqbalu nasihata wa yakhsha'u laha. Maka dia akan mudah menerima nasihat dan dia akan yakhsha', dia akan tunduk dan akan menuruti laha. Dia akan ikut nasihat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua hati lembut, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Cuma syarat dia apa? Tinggal dosa. Satu, cubalah, saya ngaji Tok Guru banyak nasihat ini, kalau tak buat kebajikan pun jangan buat dosa. Prinsip dia kalau dalam bab kesihatan, kalau tak makan suplemen pun jangan makan racun. Boleh faham? Sekarang habatus sauda, madu tu kan, tapi jangan isap rokok. Jangan dadah. Jangan vaksin. Tambah dos penggalak tu, mampus cepat. Jangan. Yang neutral orang tak nak bagi jadi fitrah apa. Cantik.
Kaidah Rasulullah tak kata kullu mauludin yuladu ala fitrah ala fitrati Islam. Ada riwayat sebut macam tu. Yang jadi rosak ni siapa? Mak bapak dia. Bila dia besar, dia sendiri rosakkan diri dia. Baik. Kemudian wa man tarakal kirama fil mat'um wal malbus wa ghairihima wa akala al halala safat fikratuhu. Dan siapa-siapa meninggalkan yang baik-baik daripada makanan dan pakaian dan selain daripada keduanya dan dia makan makanan yang halal, jernih fikiran dia, bersih fikiran dia. Siapa yang meninggalkan yang baik-baik daripada makanan, apa maksud baik-baik ni? Kalau bahasa Arab kiram minal mat'um ni maksudnya, maksud baik-baik ni makanan yang sedap-sedap, minuman pun yang enak-enak, lazat-lazat, pakaian pun yang cantik-cantik, gebu-gebu, berpassion-passion. Ui, marah orang lagi. Siapa yang makan ni, dia apa yang boleh makan lah. Apa, ikan masak singgang pun singgang lah. Ikan sardin goreng, rebus saja. Ikan rebus pun rebus lah. Masak asam pedas pun apa? Asam pedas lah. Ikan bilis pun itu kalau habis. Telur dadar pun telur dadar. Kalau telur pun tak ada. Macam mana? Dengan kicap aja pun ada juga rezeki kita. Dia tak ada orang makan. Tak ada hari-hari. Ini ayam goreng, esok arnab rendang, lusa jelawat masak lemak cili padi, kemudian kambing masak 3 rasa, lusa tulat tunggin, nasi lemak ayam gunting. Tu sarapan pagi kuah durian dengan hulut. Untuk kita makan sedap-sedap ni takut buta perut. Jaga. Satu saya ngaji ada tempat-tempat madrasah mudir dia kawal buat makan ni. Kawal tu maksudnya kalau dah ada makan, nak hantar makanan, kau mesti cerita dulu. Kalau kami dah ada makanan, hantar, jangan marah kalau kami reject. Sorry, kami tak boleh terima makanan. Satu makanan, hang bawa makanan tewean ke, main pada mana? Muslim produknya ke atau non-muslimnya? Sampai macam tu. Tapi kalau tidak, makanan kita tak cukup. Itu ada orang hamba Allah hantar rezeki. Masya Allah. Itu orang kita mana sangka kan? Nasi habis, itu nasi Arab datang. Kan kita macam tu kan? Kita tengok depan mata kita, Allah Ta'ala hantar rezeki depan mata kita. Kita sebut durian ni, durian mari. Durian pula, durian special lah, durian kuat. Dia dapat angin Taiping kan? Taiping durian, sini durian. Kuat yang lain tak buah. Dia dah lupa lah. Pasal dia seronok sangat durian ada, mai hantar ke pondok. Hantar pula tu dia. Kalau sekali makan muntah hijau je dah. Boleh makan 2 kali. Apalah cerita ni. Kalau boleh tinggal yang baik-baik, maksud baik-baik ni sedap-sedap. Antara saya ngaji tu guru sebut, maksud baik-baik ni sedap-sedap satu, ataupun makan tu sedap tapi dia ambil kadar dia. Makan, boleh? Jangan? Okey, cukup saya makan dekat ni. Okay. Itu makan, dia tinggal yang sedap-sedap. Tapi kita tengok Tok Guru dia cerita baru kita ada akal sikit pasal cerita bab makan ni dia sedap. Dia kata 2 inci je. Panjang-panjang pun 3 inci je. Sedap ni kat lidah. Satu, kalau orang cerdik, dia tak makan cepat-cepat. Dia akan kunyah tu lama. Lagi lama duduk di mulut, sambung. Sedap kat sini. Kalau roti canai tu 3 sekali gulung. Nganga pun tengok, saya nak nganga uduh apa. Suara tu. Burger tu, burger apa? Burger dinosaur, 7 lapis. Nak makan pun dia macam ni. Dia kena macam ni.
tolak rahang bawah ni baru boleh sampai kat gigi. Tu. Dia makan. Pernah macam tu, ada pengalaman ke? Tak pernah ni. Ni cerita je lah kan. Allah, macam mana boleh cerita situ, habis burger pun semua keluar ni. Ha? Masuk makan baik-baik ni, sedap-sedap. Banyak-banyak. Satu kalau nak makan banyak-banyak, sekali-sekala tak apa. Selalu makan sikit-sikit, tengok, wah yang ni favourite, macam mana? Durian pulut, macam mana? Pulut makan. Esok slow Macam apa? Dah makan kuat. Jangan hari-hari makan macam tu. Memang buta perut. Makan-makan memang akibat dia. Makan ni akibat paling besar sekali apa? Ketum pun kalah tu. Sorry, ketum. Ketum kalah. Itu ya. Itu jaga makan lah. Tak betul kan? Betul kan? Kelas saya kan? Saya sekali pun memang lajak makan habis. Kadang kita dah biasa makan banyak ni. Makan. Satu, makan bukan ikut nafsu. Memang makan ikut perlu. Makan ikut perlu. Petua Rasulullah bagi cantik dah. Apa dia? Berhenti sebelum kenyang. Yang tu yang susah tu. Kita berhenti bila putus tali pinggang. Okay. Lawak bodoh sikit. Sorry. Makan bila lapar. Ni tak lapar ni, baru je makan kuah durian. Betul macam mana? Hantar nasi lemak pula. Ketuk pintu lah tu. Ustaz, makan nasi lemak. Weh, aku baru je makan. Kau panggil aku makan nasi lemak lagi. Pergi akal sikit lah. Okay. Ya Allah. Tapi tak adalah marah gitu. Tapi tak apa, cukup lah. Saya tak makan lah. Ya Allah. Tapi dia nak ajar gitu lah. Siapa yang nak fikiran dia ni jernih, bila jernih ni macam mana? Dia boleh nampak apa yang orang lain tak nampak. Dia boleh faham apa orang tak faham. Dia boleh ingat apa orang tak ingat. Apa yang sebut lah. Dia boleh capai apa orang lain tak capai. Dia boleh rasa apa orang tak rasa. Itu istimewa meninggalkan berlazat-lazat makan. Tambah pula, makan ni kita bukan cita-cita kita lah. Makan. Saya ada kenalan saya, kakak saya ada seorang ni. Dia bila makan dia tengok kan, tambah kalau dia pergi raya-raya kan. Kan orang jamu macam-macam kan. Dia kata, tengok makanan, penat. Penat. Saya nak ambil bahasa dia tu. Dulu saya pakai sangat cakap dia. Tengok makanan macam mana? Penat tengok makanan. Siapa? Nafsu meronta nak tu. Tapi bagi nafsu tu dia potong sikit macam mana? Penat tengok makanan. Nak pilih pun penat. Baru ni saya ada mensyarat kat Ipoh yang saya tak ngajar hari Rabu tu. 2 minggu sudah. Kat hotel bukan Kosorina, hotel Impiana Hotel. Berapa bintang saya tak tahu lah. Sebelah bangunan UMNO kat Ipoh, tak tahu sudah. Apa saya nak sebut. Masuk hotel, pagi tak berada jamu mi je. Tu pun pukul 9, pukul 10 makan. Sebelum Zuhur makan nasi lagi. Hotel. Masuk-masuk je dessert dia dah berapa dah, 5-6 jenis. Lauk lagi. Udang, ayam, lembu, kambing. Tu yang lain-lain tu sup apa, buah. 6-7 jenis. Wow. Aiskrim lagi. Wow. Air pula ada ais, ada panas, ada teh, ada kopi, ada susu, ada creamer. Macam mana nak potong ni? Macam mana nak potong ni? Penat. Tengok pun penat lah sebenarnya. Tapi pinggan jahit besar tu tak cukup isi, macam mana? Letak apa tu? Pergi ambil satu lagi. Yang ni nak rasa. Buah ni buah apa nak tengok? Buah, saya cerita buah juga lah. Bagi hamba terliok je kan. Buah apa? Buah strawberry. Buah apricot yang fresh ni, bukan kering tu kan. Bukan macam kita makan buah kurma, buah tin kering tu. Apricot fresh. Strawberry fresh. Honeydew apa? Tebikai susu fresh. Tebikai betik kiwi. Buah dia hotel.
Bukan ajari. Kita pisang berebut kan. Ya Allah, mujurlah kita tak makan itu. Itu yang orang makan hotel benak. Oh. Parah orang. Benar. Itu saya kita biar satu lauk je. Chef kita pun steady. Dua lauk ni ikan lagi, patin lagi. Okey. Itu apa? Patin dengan apa? Apa ni? Kambing kan. Bawa keluar dah patin, duduk sebelah kambing bagi tu. Itu yang luka kan. Luka bukan sebelah. Cuci pisau tu. Pisau tajam. Tajam mana mampu. Cuci tu. Kambing ada. Chef kata simpan hingga patin. Dia simpan. Jenuh dengan budak-budak ni, cerdik cepat pula dia. Bahasa pun sedap juga. Kambing yang masak. Kambing pun bagi dua. Dan kali bubuh dan talam tu bubuh, tak ada tambah. Itu tak ada tambah. Makan sambil zikir, slow sikit lah. Pasal dia sebut dah, memang fikiran kita dia akan jernih. Yang mana ni? Bila perut tak kenyang, macam mana? Baca, hafal. At-tamyizi huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawad hal minah hayat. Macam ni zawad ni hal. Beza dia macam ni, tamamil kalam macam ni, sahibu hal makrifah macam ni, nakirah macam ni, susuk ni hal ni naat. Best ni, cepat. Kalau tidak nak sembang tak boleh. Itu apa? Itu tidur. Betul? Nak bangkit pun susah. Betul lah dia cakap kan? Jernih fikiran. Jadi dia tinggalkan makanan yang sedap-sedap, dia tinggalkan banyak-banyak. Kalau tak sedap tapi makan banyak pun masalah juga. Nasi sepoyok dia balun dengan kicap je pun. Kacau kat tu kan. Kacau juga. Dan syarat dia lagi apa dia? Jadi makanan, pakaian. Pakaian tu sama tak? Pakaian ni pakai seadanya kan? Saya pakaian saya kalau ikut banyak orang bagi. Yang ni beli lah. Serban beli. Ada ketika saya pakai seluar orang bagi, kain orang bagi, baju orang bagi, walaupun saya tak apa suka kadang colour kain tu. Ridak pun kadang ada yang saya tak apa suka tu. Dan orang bagi, pakai je lah. Tambah lah ni banyak-banyak sangat, saya bagi. Sampai ada orang main minta kat saya. Saya pun ada saya dah bawa balik, nanti saya bawa balik main pula. Itu banyak-banyak takkan sampai 40 helai saya nak pakai. Saya bila? Baik bagi orang. Dia pun tak ada miskin ridak saya. Tertekah kat dia kan. Dah saya punya, dia orang bagi. Ikutlah saya nak pakai, tak pakai kan. Minta sorban apa. Saya pun iklan itu. Dia orang minta, bagus. Suruh minta, tak nak minta. Dah habis baru minta. Yang tu sikit. Apa nak cerita ni? Pakaian tak usah ada gaduh-gaduh lah. Passion sana, passion sini, passion sini. Tapi pakai kemas, butang boboh. Ini duk terlapang dah ada. Uduhnya rupa. Ada. Butang. Cik, kemas. Belajar pakai kemas. Dia bukan gaduh cantik-cantik dan lawa, tapi kemas. Janganlah pakai berserebeh macam jebat tu. Jebat pula serebeh. Jebat mana ni? Ada orang tak faham, tanya lain. Kami faham suasana kami kan. Kadang orang online ni biar dia melengung sikit. Baik, apa jadi sofat fikratuhu? Alam maksnu'atillah, kata dia jernih fikiran dia berkenaan ciptaan Allah Ta'ala yang menunjuk ke atas bahawasanya Allah Ta'ala akan menghidupkan makhluk selepas matinya. Ad-dalati ala ihya illahi ta'ala khalqa ba'dal maus. Antara jernih fikiran ni, kata dia, apa dia? Kita mudah tengok makhluk Allah, kita akan faham Allah yang bagi jadi makhluk, Allah yang
bagi ada makhluk, Allah bagi hidup makhluk. Kalau binasa itu Allah boleh hidupkan balik makhluk ni. Dengan bahasa lain apa? Apa jalan untuk senang dapat tauhid? Zikir, fikir, hati hadir, lagi kurang makan. Dan makan apa syarat pula? Halal. Halal tu maksudnya bukan haram, bukan makruh, bukan syubhah. Satu, kita punya peraturan tak boleh merokok. Hamba nak merokok, minta maaf. Please leave our place. Pasal dia ganggu. Kita orang bakar sampah pun ganggu tak? Sampah tak ada alkohol, tak ada apa kan. Bau taik kuda pun ada orang ganggu dah. Taik kuda tu ada mazhab kata taik kuda tak najis. Gagah je. Ada pendapat dah, ada kaul, ada kira. Antara mazhab tu Hanafi. Dia mana binatang yang kita boleh makan, air kencing dan berak dia suci. Kita mazhab Syafi'i najis lah. Tapi kalau rokok, putung dia pun dah ada daripada apa babi-babi tu memang tak lepas kan. Ada je. Cukup saya syarah yang tu. Jadi jangan ada benda-benda macam tu lah, pasal dia mengkeruhkan kepala otak, dia tak jernih nak dapat tauhid. Macam mana nak belajar faham macam mana? Tak boleh. Pula tu bersangkut paut pula kita tu, dia akan mengheret kita kepada satu alam lain daripada alam yang sepatutnya kita kena capai. Dia rosak kita. Satu makanan pun tu saya dah bagi amanah siapa yang pegang dapur tu, yang pergi beli barang, tolong angkut barang tu pun terima kasih tolong angkut barang. Betul, siapa beli, tengoklah brand sama kan. Jangan main sambar je. Baru ni apa? Putri clean. Kicap Putri, tak main lah. Usah. Belilah kipas udang mahal, tak apa. Mahal, memang yang terbaik pun kita. Udang lah yang sedap sikit kan. Mahal, tak apa. Tapi janganlah makan nasi pun kicap. Roti canai pun kicap. Cucuk pun kicap. Semua kicap. Ya Allah. Bagi tukang masak pakai kicap, sudahlah kan. Ni apa bukan sos, orang bagi 2-3 kartun bantai sos sampai macam tu. Air pun lagi bubur sos. Tu ada yang terlajak ada kan, tak tahu. Tak ada saja ambil sos ilat. Sedap sos. Ya Allah. Ni dah kulai, dah ada sos. Gula lagi. Gula lagi. Itu Kelantan punya selera kan. Selera Kelantan. Dia kiram minal mat'um. Tinggal tu, saya ada jernih. Baik. Ulama kita kata siapa boleh jernih fikiran? Pasal dia lawan nafsu. Situ lah. Dia lawan nafsu ni yang susah ni. Nafsu ni yang susah ni. Allah. InsyaAllah kita pakat-pakat sama-sama muhasabah nanti insyaAllah. Bila makanan yang sedap-sedap, kita makan sikit-sikit. Kalau nak sedap pun sekali-sekali. Memang kaedah macam tu pun. Rasulullah pun ada ketika bila majlis tertentu ada Rasulullah buat kenduri, sahabat makan semua kenyang dan semaunya. Betul? Memang ada macam tu. Kalau kita belajar hadis-hadis sifat Rasulullah dan para sahabat ni, antara kitab-kitab cerita tentang bagaimana cara Rasulullah makan minum dan para sahabat, mereka akan hanya makan kenyang ni pada waktu-waktu tertentu, sebulan, 2 bulan kena sekali ya. Makan yang istilahnya mewah. Mewah tu sedap lah daripada biasa. Kalau tidak, kurma air. Padahal fikiran Nemo sedap, cantik, brilliant. Apa lagi yang sebut? Bestari. Satu saya pernah pergi India, diorang cerita ada 2 madrasah. Dua-dua madrasah Hafiz. Madrasah ni madrasah orang kaya-kaya, yuran mahal-mahal, makan sedap-sedap. Ni madrasah orang miskin. Dal dia kalau sekilo tu makan untuk 200 orang. Rebus, kuah dia, buburlah cabai, bawang, tomato apa. Nasi dengan kuah dal. Dal 1 kilo untuk 200 orang makan. Dal memang boleh. Gebuh dia hancur tu. Kadang gebuh tak hancur pun, mesin masuk dalam kuah, buah tomato, semua all in one. Ada pun beli daging sikit, tulang masuk dalam tu.
Makan tu nasi dengan kuah. Tapi budak-budak punya ingatan test sebut Quran. Yang ni dah lah yang main ni bapak golongan bangsawan, yuran mahal-mahal, makan masya-Allah, baca Quran. Jangan kata nak hafalan, baca pun teruk. Sebutan pun teruk. Satu bagus sebenarnya lapar nak makan-makan benda yang simple-simple ni. Zaman saya dulu kalau mengaji bab macam ni macam mana? Oh, lepas tu nak makan je semua bakar macam ni. Dia ada belajar jurus. Jurus apa? Ni nak tambah. Belajar jurus. Jurus tu. Jurus je lah. Ni nak makan. Oh, cukup. Nak tambah lauk. Oh, cukup. Tadi kita tengok orang panggil dia makan macam mana. Kalau lepas mengaji pun duk macam tu. Ni. Tapi bukan orang sini. Orang mana? Kayangan. Oh, pandai nama. Yes. Oh, Kayangan. Jadi mudah dia fikiran dia akan jadi jernih untuk faham yang bahawasanya semua makhluk ni menunjukkan bahawasanya Allah dialah yang menghidupkan semua makhluk ni. Dah mati pun nanti yang menghidupkannya Allah. Ni duk ada pun yang mengadakan dia Allah. Wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Dan juga mudah untuk faham tauhidkan Allah Ta'ala dan faham kata Allah lah yang berkuasa dan faham Allah saja yang ada ilmu. Memang mudah. Satu cara nak jernih hati, kurang makan, pastikan makanan halal. Itu kan? Tak sedap tak apa, tapi halal. Halal. Jangan sedap tapi haram. Isu sedap ni pun kadang masalah ya. Zaman sekarang ada orang nak cuba makan macam ni, ada nama baru je nak makan. Bercerita sikit makanan-makanan baru kat saya tak tahu. Jangan tahu fu pun lama dah kan. Yang baru-baru ada. Sushi apa tu. Ya, agak-agak kita tak pernah dengar. Apa? Kuotia? Oden. Oh. Kuotia oden. Tom yum pun ada tom yum oden kan. Oh, oden. Ingat ke? Eden. Itu bunyi nombor 9 lagi. Tak tahu. Oh, caramel. Itu. Caramel lain. Apa tu? Ramen macam Maggi. Korea punya produk lah. Oh, Korea punya. Itulah. Korea ni orang Muslim, mukmin, muttaqin. Oh, tak apa makanlah elok. Makan cubalah makan. Risau kita tambah makanan-makanan tu dibubuh baking powder. Semua cik B yang hidung kembang tu. Bahan-bahan dia. Butuh sapu pula dengan benda-benda macam ni. Pakai berus dia pun semua berus binatang tu. Okay. Kalau pergi hotel pun nanti tu saya pergi hotel tu bukan apa suka sangat. Situ hotel ni macam-macam lah. Tambah puyuk belanga pun sekali je kan. Allah, kacau. Itu yang nak sebut tak halal tu, cik halal tu. Sepatutnya kita orang Islam kalau kita prihatin ni memang kita akan jadi apa? Buy Muslim, BMF kan. Kalau saya kata bukan BMF tapi BMO. Buy Muslim first ni mula-mula beli orang Islam, lepas tu beli juga hak kafir kan. Mula beli adabi, lepas tu ababi. Kacau sikit. Tak, dia BMO, buy Muslim only Muslim products. Kalau kereta, motor, handset tak ada masalah lah. Pasal benda tu bukan menyebabkan makanan, nak masuk dalam perut. Nak jadi darah daging ni. Air pun, cari air, gau. Split je. Tiup dekat sebelah jerat Cina kan. Habis air Cina mampu apa semua kita minum. Dia orang kata macam tu lah. Baik, pasal apa ni boleh jadi fikiran jerah ni? Wadzalika bita'ammuli wadzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi anna Allah Ta'ala khalaqahu min nutfatin fi rahmi faja'alaha 'alaqatan thumma mudghatan thumma khalaqa minha lahman wa 'idhaman wa 'azman
وعروقا وأعصابا وشق لها سمعا وبصرا وأعضاء ثم سهل الخروج للجنين من بطن أمه وألهمه ارتضاع الثدي وجعله في أول الأمر بلا أسنان ثم أنبت له الأسنان ثم أسقطها وأزالها عند 7 سنين ثم أعادها مرة أخرى وجعل الله تعالى أحوال العبد متغيرة من صغر إلى كبر ومن شباب إلى هرم ومن صحة إلى سقم وجعل العبد كل يوم ينام ويستيقظ وكذلك شعوره وأصباره كلما سقط منها رجع إلى ما كان. Saya baca je, saya tak urai, tak apa. Demikian tu baik. Macam mana kata fikiran dia akan bersih? Antaranya kata dia bahawa dia orang yang memang makan yang halal, bila fikiran bersih ni antaranya apa? Dia akan mengamati dengan fikiran dia dan akal yang Allah Ta'ala anugerah bahawa Allah Ta'ala dialah menjadikannya daripada nutfah, jadikan kita daripada air mani, jadikan kita dalam rahim ibu. Kemudian Allah Ta'ala jadikan nutfah itu alaqah, alaqah ni seketul darah, kemudian jadi mudghah, mudghah seketul daging, kemudian menjadikan daripadanya mudghah tu tak kena, menjadikan daripadanya lahman, menjadikan daripada darah tu daging, seketul darah tu daging, dan lepas tu jadikan tulang, lepas tu ada urat dan saraf, soban ya, saraf, dan mengoyakkan baginya pendengaran. Dan Allah Ta'ala bukakan pendengaran pada kita. Tu bahasa-bahasa koyak, buka, belah. Memang asal bahasa Arab, syaqqa ni belah. Belahkan pendengaran, penglihatan, bukakan penglihatan. Dan begitu juga anggota-anggota kita semua. Kemudian Allah Ta'ala, dia yang jadikan kita, memudahkan proses keluar bagi janin daripada perut ibu. Macam mana kita boleh keluar daripada rahim ibu, daripada perut ibu kita. Pecah mentuban lah, keluar ni. Elok je keluar kepala dulu, badan, bahu terlepas, keluar elok je. Allah Ta'ala yang bagi semua peraturan tu. Kemudian dia ilhamkan kita pula untuk susu pada puting tetek. Maksudnya isap tek mak kita kan. Tak pergi cek tek kambing kan, bagi tek kambing tak ada kan. Mesti cari tek mak. Bagi tek mak je. Isap. Dan dia menjadikannya pada mula keadaannya tanpa gigi. Mana ada gigi kita. Lepas tu tumbuh gigi susu, naik gigi 4 batang, gigi kapak. Lepas tu gigi-gigi, kemudian menggugurkannya. Untuk Allah Ta'ala, dia yang gugurkan gigi tu, gigi susu. Lepas tu ada gigi kekal. Bila sisi umur 7 tahun, kemudian Allah Ta'ala kembalikan pula sekali lagi jadi gigi kekal. Ada berapa batang gigi? 32 batang gigi. Ada geraham bongsu lah, apa benda tu. Dan Allah Ta'ala menjadikan hal-hal hamba ni berubah-ubah. Semua ni yang berubah-ubah, siapa lagi jadi? Allah. Orang makan benda halal jadi, jauhkan benda haram. Dan dia makan sikit, mudah nak dapat tu. Tambah pula kita pun belajar tauhid, kita pun ada majlis zikir, dia ajar pula macam mana kaifiat nak bagi hati hadir. Cuba zikir tengok. Memang best. Siapa yang capai, dia akan rasa inilah antara nikmat paling lazat dalam dunia, bila boleh sebut Allah, ingat Allah, capai Allah. Hati tu rasa aku ni makhluk Allah. Memang sedap sangat. Siapa belum tu cubalah. Agak-agak tak dapat lagi macam mana? Kurangkan makan, kurangkan bermewah-mewah makan minum. Satu bagus jadi miskin. Kaya boleh juga, tak ada masalah, tapi makan macam orang miskin. Pakaian macam orang miskin. Harta yang ada guna untuk bantu orang-orang susah, bukan untuk kita bermewah-mewah. Itulah kan. Jadi Allah dia menjadikan hal-hal hamba ni berubah dari kecil daripada besar, dari muda pada tua bangka berubah, dan dari sihat kepada sakit, dan menjadikan hamba setiap hari ada tidur, ada jaga. Begitu juga rambut kita, kuku kita setiap kali gugur, satu daripadanya, mana yang gugur-gugur kembali kepada keadaan sebelumnya. Nanti ada tumbuh balik. Siapa atur semua? Allah. Memang kalau tanya semua jawab mesti Allah, tak lain lah. Tapi hati tak
tak jernih untuk sendiri, boleh apa istilahnya, develop untuk kita sendiri capai. Allah jadi aku. Nak potong ni hari Jumaat ni, kita hari ni, malam Sabtu ni. Tik, tik. Oh Allah panjang kuku. Kuku panjang, jari tak panjang. La ilaha illallah. Tik, 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 tik. Dong misai panjang. Putih dah, nak tua dah aku ni. Tik, 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 tik. Bulu hidung apa, tik, 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 tik. Jangan jadi macam hidung rendah tu kan. Oh lah itu. Kalau hidung kawatu lagi teruk. Saya sebutlah wuduh apa potong rambut. Tik, 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 tik. Macam mana? Oh, semua urusan dia. Satu Allah Ta'ala dia Malik. Kita Malik kambing, kita beli, tambat pergi makan minum, tak nak itu sembelih. Kita memilik macam tu. Allah memilik kita macam mana? Dia yang urus semua, jantung, hati, pankreas, apa enzim dalam badan, luar badan, bulu kita, bulu roma, misai panjang, yang ni panjang, ni pendek, apa kulit, mata, tangan, kaki. La ilaha illallah. Orang yang jernih hati ni, antara jalan dia apa? Makan jangan mewah-mewah, banyak-banyak. Makan kadar perlu, bukan makan sekehendak nafsu. Itulah. Makan dengan perhati. Siapa tak makan lagi? Ni kita baru makan 2 orang ni. Makanan dah habis ni. Ni orang tak makan. Makan sikit je. Nanti dia orang tak rasa pula. Makan dengan beringat kawan. Istilah sebut Quran apa dia? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mengalah nak bagi pada orang lain dalam bab makan minum, pakaian, minuman ni. Walau kana bihim khasasah, walaupun kita memang teringin sangat keperluan tu makanan, minuman, pakaian, tapi boleh bagi keutamaan pada orang lain. Bagi, makan. Banyak makan, minum. Bagi orang lain lebih perlu. Sahabat-sahabat dia orang punya jiwa macam ni. Bayang tengok kalau ada kenduri, kalau sahabat ni dia terima gulai kambing misalnya. Dia gulai kambing ni dia nak makan ni, dia teringat jiran dia. Kata dia, kita dah makan gulai kambing sedap, jiran kita entah makan apa entah. Macam mana? Dia hantar pergi rumah jiran. Jiran tu dapat pula macam mana? Kita dapat gulai kambing macam mana? Entah jiran kita sebelah ni makan apa tak tahu. Hantar pula jiran. Semua mereka berjiwa macam tu. Hantar. Balik pada orang yang hantar tu. Ni gulai aku ni. Sampai macam tu Pasal apa? Masing-masing ni ya syuddu ba'duhum ba'duh. Betul Rasulullah kata. Saya mau dia macam sikat sebaris sama. Semua jiwa sama. Sahabat Rasulullah ni jiwa sama jiwa. Masya-Allah. Dia ka'asnanil mushti, macam gigi sikat kan, sikat sama. Kalau naik dia pun naik sikit je. Tapi sama sebaris. Sama. Jadi dia makan dia semua satu jiwa. Tambah pula yang didik siapa? Rasulullah. Masya-Allah. Hadanallah. Mudah Allah Ta'ala bagi kita macam tu. Tapi saya tak adalah didik macam tu kan. Nanti Allah buka hati. Saya tukang baca InsyaAllah. Jadi Allah Ta'ala dia yang jadikan kita berubah-ubah daripada kecil pada tua bangka. Waktu sihat, sakit, tidur jaga, rambut, kuku, apa semua ni semua adalah aturan Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah hati kita mudah Allah Ta'ala nak mudah terfikir itu. Jadi akan minat zikir, minat nak mengaji, minat nak hafal, minat telaah kitab, nak pastikan pelajaran yang kita belajar itu semua dapat, semua dihadam, semua diingat, semua boleh digunakan untuk kita menjana bacaan Quran betul, baca kitab betul, fahaman kitab betul, akidah betul, fiqh betul, hati betul. InsyaAllah. Wa kadzal lailu. Yang ni pun saya baca je pasal itulah tak nak hurai segitu lalulah. Wa kadzal lailu wan naharu yatana wabani kullama zahaba ahaduhuma ja'al akharu wa kadza lika syamsu wal qamaru wan nujumu was sahabu wal mataru kulluha taji'u wa tadhhabu wa kadzalikal qamaru yanmahiku kulla syahrin thumma yatakamalu thumma yanmahiku wa kadzalikal kusufu lisyamsi wal qamari haitsu yazhabu ad-daw'u minha thumma ya'udu wa kadzalikal ardu takunu
ya bisatan summa yumbitullahu ta'ala fiha nabata summa yadhhabu minha fata'udu ya bisatan summa tambutu marratan ba'da ukhra falladhi qadara ala dhalika kullihi qadirun ala ihya'il mauta ba'da fanaihim fil ardi. Sama juga yang tu disebut pada diri kita, boleh faham ketuhanan, tauhid Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala kat kita. Macam tu juga kata dia, malam dan siang bergilir ganti setiap kali satu daripada keduanya hilang, datang satu lagi, datang siang, siang pergi, malam mari, malam pergi, siang mari. Begitu juga matahari dan bulan, matahari tenggelam, bulan timbul, bulan tenggelam, matahari timbul. Dan juga begitu juga bintang, begitu juga awan dan hujan, semuanya datang dan pergi. Begitu juga bulan, ada yang mengecil sehingga tidak kelihatan, Lepas tu setiap bulan macam tu, ada bulan sampai tahap dia bulan mengambang, purnama, lepas tu kecil balik. Macam itulah keadaan dia. Kemudian sempurna bentuknya, kemudian tak kelihatan semula. Dan begitu juga gerhana matahari dan bulan. Yang gerhana pula sekira-kira hilang cahaya darinya. Cahaya matahari boleh hilang pasal apa? Pasal ditutup oleh bulan. Itu gerhana matahari. Gerhana bulan pula tak nampak cahaya di bulan kerana cahaya matahari dihalang oleh bumi. Nampak bayang bumi di bulan. Itu ada ilmu dia lah, pergi belajar situ. Tapi semua tu, orang yang memang hati bersih ni macam mana? Dia takkan nampak lain melainkan dia makin menyedarkan dan mentauhidkan, rasakan keagungan dan hebat Allah Ta'ala. Satu orang ahli tauhid ni dia tak perlu tengok benda-benda pelik dan luar biasa untuk mentauhidkan Allah Ta'ala setiap masa. Bahkan apa yang ada pada diri dia, apa yang ada pada sekeliling dia, semua tu akan membawa dia mentauhidkan Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Nampak je langit, la ilaha illallah, Allah jadikan langit. Punya luas ni tak nampak tiang pun, la ilaha illallah. Kita berapa tiang? Seluas-luas tu tak ada tiang. Masya-Allah, la ilaha illallah. Bintang pula, ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang tak nampak langsung. La ilaha illallah. Begitu juga kata dia juga bumi yang kering, kemudian Allah Ta'ala menumbuhkan tumbuhan padanya, datang hujan, tumbuh, kemudian hilang daripadanya, maka bumi itu kembali kering. Kemudian bila dah tumbuh, dia pun besar, layu, kering, mati pula. Lepas tu ada biji benih, ada buah bunga, ada yang tumbuh kot batang, ada tumbuh kot daun, ada tumbuh kot buah, ada tumbuh kot isi, ada tumbuh kot kulit, ada tumbuh kot anak, ada tumbuh kot akar, ada tumbuh macam-macam ni buat bentuk bunga, rupa. Ya Allah, tumbuh-tumbuhan sesekali lagi selepas kali yang lain, lepas lain kali pula. Maka orang yang kuasa, kata dia, orang yang kuasa, orang sini Tuhan lah, Tuhan yang kuasa di atas demikian itu, dia boleh menghidupkan, boleh mematikan semuanya. Tentulah kuasa juga di atas untuk menghidupkan orang-orang yang dah mati selepas mereka musnah dalam bumi. Kalau kita faham Allah daripada makhluk ni, daripada tak ada, Allah Ta'ala bagi ada, lepas tu ada yang binasa, ada yang hancur, ada reput, ada mati, bersilih berganti. Tak mustahil untuk semua ni Allah Ta'ala musnahkan. Macam mana kita belajar bab-bab tiup sangka kala apa semua tu, bahkan dengan mati, duk hari ni pun kematian sentiasa datang bersilih ganti. Allah yang menghidupkan semua tu, mengada semua tu, tak mustahil untuk dia nak hidupkan semua. Orang yang makan sikit, jaga pula makanan yang halal, hati dia jernih untuk dapat ni. Satu, kalau kita ada hari tengok makan pergi makan kenduri ke contoh, tapi jangan ada buruk sangka dengan tuan rumah lah, tapi muhasabah. Kita selalu zikir okey, berselawat okey, mengaji okey, lepas tu pergi kenduri ni makan habis benar, Quran pun tak ingat, Tok Imam pun lupa, rakaat pun silap, Quran pun malas, baca Quran pun ngantuk, pegang je tasbih, ngantuk. Malas ni pula tu suka tengok habis cerita Hindu setan, hantu bolong, setan, tuyul semua tengok.
Semua tengok, apa masalah ni? Cuba flashback balik, tengok, recall balik. Oh, aku makan apa ni? Apa dia jamu? Oh, aku makan benda ni. Oh, astagfirullah. Istighfar balik. Semak balik. Itu kadang jangan seronok sangat makan kenduri kat luar. Makan pun jangan seronok makan kat luar. Baik makan tempat kita. Makan tempat kita. Saya ngaji kalau arwah tutup guru semua ajar macam tu. Jangan suka makan kedai. Oh, kasar mahal sikit. Jangan suka makan kat kedai. Lagi orang kedai tak berniaga punya pasal kita bukan kita macam tu. Tapi nak makan kat kedai pun pilih tukang jual macam mana. Tukang jual bukan dia jual je. Kuih orang lain hantar letak. Dia tukang jual je. Itu pun masalah. Pastikan kalau jadi tukang kedai pun dia tak akan ambil melainkan orang-orang yang mana. Oh, semua kena berhati tu. Tapi orang yang memang jaga makan minum ni, tambah dengan makan minum tu ada benda yang menggagalkan matlamat dia. Khas kita duduk mengaji ni, gagal baca Quran tak boleh, selawat tak boleh, zikir tak boleh, mengaji tak boleh, ingat tak boleh, faham tak boleh, apa pun tak boleh. Semak. Must be something wrong there. Ulama kita dia ajar muhasabahnya tu, hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Maka kenalah seorang hamba, kata dia, fa'alal abdi an yuksiral fikra fi zalika hatta yaqwa imanuhu bil ba'si ba'dal mauti wa ya'lamu anna Allah yab'athuhu wa yujazihi bi a'malihi fa'ala qadri quwwati imanihi bi zalika yajtahidu fi ta'ati wa ijtinabil mukhalafati li syar'i. Ada nasihat di situ dulu. Banyak sangat lagi. Sambung nanti sikit nasihat dia. Apa mesti kat kita kena ada kata hamba dengan makan sikit apa. Lepas tu yang ni satu kewajipan yang kena buat. InsyaAllah sambung situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.